Salam sejahtera tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Berikut adalah analisis secara profesional mengenai kegagalan paling teruk di dalam himpunan turun Anwar yang telah dilaksanakan pada 26 Julai yang lalu, yang telah dianjurkan oleh Perikatan Nasional, khususnya sayap mudanya dan sekutu-sekutu NGO pro pembangkang. Okey, jadi saya akan tuliskan analisis secara profesional kegagalan paling teruk himpunan Anwar. Himpunan turun Anwar yang dilaksanakan pada 26 Julai yang lalu. Okey, saya akan jelaskan analisis secara profesional. Jadi anda mesti dengar, anda mesti share video ini supaya ramai orang tahu, ramai orang insaf dan tak buat lagi. Sebab semuanya gagal, tak ada gunanya pun. Okey. Tapi sebelum itu saya ingin kongsikan satu produk Transofactor, iaitu produk kesihatan untuk imun badan, boleh meningkatkan sehingga 473% kekuatan imun badan. Bagi anda yang memang ada masalah kesihatan, yang mau kekalkan kesihatan atau nak buat bisnes kecil-kecilan, bolehlah bermula dengan Transofactor ini. Okey, boleh meningkatkan imun badan. Yang ada penyakit darah tinggi, kencing manis, 3 serangkai, gout, kolesterol, sakit mata, sakit saraf, sakit lelaki, sakit perempuan, apa sajalah. Okey, apa saja jenis penyakit memerlukan imun badan yang baik, yang pandai, yang bijak, yang kuat. Ini Transofactor sudah dibuktikan secara saintifik, digelar miracle ajaib daripada saintis. Okey, kemudian telah pun dikaji selama lebih daripada 70 tahun, ada clinical abstractnya, dan paling penting sudah diterima oleh doktor-doktor di serata dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference, buku rujukan para doktor di serata dunia. Okey, kita teruskan analisis kegagalan strategik himpunan turun Anwar pada 26 Julai yang lalu. Nombor 1, of course, kegagalan paling teruk dan memalukan adalah kehadiran yang terlalu rendah jangkaan dan realiti. Jangkaannya 1 juta orang, jangkaannya 500,000, jangkaannya beratus-ratus ribu, tapi yang turun hanya lebih kurang 20,000 orang sahaja. Ini sangat-sangat gagal. Perikatan Nasional menjangkakan ribuan, malah 1 juta orang, kata Hamzah Zainuddin. Bahkan mempromosikan angka RM20,000 seperti himpunan besar-besaran zaman reformasi. Namun realitinya dianggarkan sangat sedikit yang hadir pada ketika itu. Implikasinya, tuan-tuan dan puan-puan, ini menjejaskan kredibiliti Perikatan Nasional sebagai kononnya gelombang rakyat. Malah ini memberi ruang kepada musuh politik untuk mengejek, menjadikan ini bahan yang dilihat sebagai satu kelemahan mobilisasi yang tidak dapat disembunyikan. Kemudian ini juga menunjukkan adanya disconnect di antara kepimpinan dan rakyat akar umbi, khususnya pengundi bandar dan golongan muda. Yang hadir di sana orang dari mana? Okey, itu nombor 1. Nombor 2, jelasnya ada satu naratif yang lemah dan tidak pun menyatukan isu-isu. Isu-isu yang ditengahkan langsung tidak kelihatan. Malah kalau ditanya kenapa berkumpul, mereka pun tak tahu. Nak turun Anwar. Kenapa perlu turun Anwar? Lepas tu ditanya kalau Anwar turun jadi Perdana Menteri, siapa penggantinya? Tak tahu. Semua bengong. Jawapan A lain, jawapan B lain, semua lain-lain. Tema turun Anwar terlalu peribadi dan tidak pun menjangkau masalah rakyat kebanyakan. Isu kos sara hidup dan ketidakpuasan terhadap ekonomi tidak ditonjolkan secara strategik. Sebaliknya, seolah-olah terlalu fokus kepada serangan pribadi terhadap Perdana Menteri. Bukan tentang isu harga barang dan sebagainya, tapi ini seolah-olah hanya satu serangan pribadi. Implikasinya, tuan-tuan dan puan-puan, naratif ini kelihatan terlalu partisan dan tidak grassroots. Kurangnya menarik simpati daripada rakyat biasa dan tidak fanatik politik. Yang tidak fanatik politik, mereka tak peduli tentang perhimpunan ini. Kerana apa? Ini hanya seolah-olah satu serangan pribadi, bukan untuk menimbulkan isu sebenar. Menyebabkan NGO berkecuali dan golongan tengah pula tidak menyertai. Ini dia punya implikasi. Naratif yang lemah dan tidak menyatukan isu itu menyebabkan implikasi yang teruk. Ketiga, ketiadaan sokongan padu dari tokoh besar Perikatan Nasional. Himpunan tidak dihadiri oleh tokoh-tokoh yang lain. Semua datang ke? Adakah semua MP Perikatan Nasional datang? Itu saja kita mau tanyalah. Semua datang atau tidak? Implikasinya lemah dari segi simbolik dan moral.
Mesej yang disampaikan pula tidak begitu menonjol. Dan ini mengukuhkan tanggapan bahwa Perikatan Nasional tidak bersatu atau tidak serius di dalam mereka mahu Anwar Ibrahim turun. Kalau betul-betul, mesti semua turun. Keempat, strategi media sosial gagal mencipta satu gelombang. Hashtag seperti hashtag turun Anwar tidak trending dalam waktu sebenar atau real time. Tidak ada visual dramatik atau wacana viral yang mengubah persepsi umum. Perikatan Nasional juga lambat menghasilkan klip highlight atau propaganda yang mampu membakar semangat untuk meneruskan. Implikasinya tuan-tuan dan puan-puan, ini gagal menguasai medan naratif digital. Himpunan juga tidak meninggalkan kesan mendalam di media sosial atau di kalangan anak muda. Tak ada. Akhirnya TikTok, platform kekuatan Perikatan Nasional hampir sunyi dari gelombang baru. Nombor 5, tanggapan umum, gimik politik dan bukanlah desakan daripada rakyat. Ramai penganalisis dan rakyat melihat ia sekadar satu aksi politik elitis, bukan manifestasi tekanan rakyat sebenar. Berbeza dengan gelombang rakyat era bersih ataupun hashtag tangkap Najib, himpunan ini tidak menampilkan watak rakyat yang mahren. Implikasinya, ini tidak berjaya mengubah persepsi pengundi atas pagar. Dan ini diperlihatkan sebagai strategi terdesak Perikatan Nasional untuk kekal relevan. Kemudian implikasinya yang ketiga, ini memberi kelebihan moral kepada kerajaan Madani untuk terus menonjolkan kestabilan. Nombor 6, kesilapan lokasi dan logistik. Pemilihan lokasi yang kurang strategik, kekeliruan tempat berkumpul, dan kawalan logistik yang lemah telah menyebabkan penyertaan terganggu. Tiada pentas rasmi, tiada struktur, dan kurang profesional dari segi koordinasi. Implikasinya, kelihatan amat amatur dan tidak bersedia. Ini juga membuat rakyat rasa tidak selamat dan kurang selesa untuk menyertai. Seterusnya, ia menjadi bahan troll. Implikasi kepada ini adalah menjadi bahan troll oleh media pro kerajaan. Nombor 7. Kegagalan yang kita dapat lihat adalah tidak dapat memanfaatkan momentum ketidakpuasan awam. Walaupun kerajaan berdepan tekanan akibat isu kos sara hidup, ringgit yang jatuh, subsidi diesel, Perikatan Nasional gagal memanfaatkan momen ini untuk mencipta tekanan politik. Tiada follow up jelas selepas himpunan berlaku. Nah, implikasinya tuan-tuan dan puan-puan, ini peluang keemasan terlepas begitu sahaja. Dan implikasi yang kedua, mesej kepada kerajaan, pembangkang belum bersedia menjadi satu alternatif. Kesimpulan secara profesional, himpunan turun Anwar pada 26 Julai itu bukan sahaja gagal secara fizikal, yaitu jumlah kehadiran, tetapi lebih parah, gagal dari segi simbolik, gagal dari segi strategik, gagal dari psikologi politik. Ia memperlihatkan seolah-olah adanya kekeliruan dalam arah tuju Perikatan Nasional. Malah ia juga memperlihatkan adanya kelemahan dalam membina naratif politik yang berakar umbi. Dan yang ketiga, ia memperlihatkan juga ketiadaan jentera muda yang benar-benar terlatih dalam aktivisme moden. Jadi walaupun begitu saya tetap mencadangkanlah kepada Perikatan Nasional kan. Selepas ini kalau mau buat begitu lagi, saya cadangkan beberapa strategi untuk Perikatan Nasional. Nombor 1, binalah naratif rakyat, bukan anti Anwar semata-mata. Nombor 2, libatkan semua tokoh-tokoh kamu. Wujudkan satu kesatuan image, bukan hanya separuh begitu. Gunakan TikTok dan visual cinematic untuk influence. Lepas itu apa lagi? Juga giat turun padang sebelum membuat aksi jalanan. Tinggalkan komen Anda, kita jumpa lagi. Bye-bye.